warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ini di bilik seminar KFC ini dengan tujuan untuk mendalami dan menambah sedikit ilmu kita. Ilmu amatlah mustahak agar kita tahu bagaimana dengan tugas kita dan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia dan umat Islam yang berdaya. Sukacita tajuk yang dipilih kali ini persijilan dan keperluan perusahaan halal di negara kita ini. Saya amat berbangga pada malam ini kerana kita telah mendapat sokongan yang istimewa sekali dengan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak, terutama dari pihak penceramah kita malam ini. Saya ada menjelaskan bahawa masih ramai lagi rakyat kita, terutama orang Melayu kita yang belum mendapat sijil halal dalam perusahaan mereka. Adakah kerana tak tahu ataupun mereka tak mau? Tak mau sebab kita orang Melayu agama Islam yang berkata tak perlu ada sijil halal. Kalau tak tahu, inilah yang diadakan ceramah pada malam ini, walaupun pendek tapi mungkin bermakna. Dan kita akan merungkai segala masalah yang ada yang kita hadapi dengan masalah halal ini. Jadi dengan itu kami amat bertuah sekali lagi kerana kita dapat mendengar sendiri dari pakar-pakar dari jabatan yang bertanggungjawab di atas konsep halal ini. Mereka terdiri daripada Ustaz Muhammad Naim daripada Jakim, tengah makan sekarang ini, dan juga Jabatan Standard Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, yang diwakili oleh Cik Faris dan dia punya kumpulan pada malam ini. Dia ramai daripada Standard Malaysia. Jadi terima kasih atas sudi datang. Kami buat penjualan sedap lah. Makan sedap. Kami buat penjualan dokumen Malaysia siapa yang berminat dia. Dan juga kita ada seorang daripada Halal Hub HDC, Halal Industrial Development Corporation, Cik Nurlaini Syuhada. Oh, tak nampak. Okey, terima kasih kerana datang. Jadi Jabatan Standard akan diwakili oleh Cik Paris Frederick, ya. Dia akan ceramah berkenaan dengan keperluan standard. Oleh itu kita juga program atau cara kita malam ini kita akan menghadirkan satu fotografi di akhir rancangan, di akhir acara kita. Fotografi berapa ramai lah. Harap semua penceramah dan ada di sini kita dapat gambar bersama lah. Dan juga jangan lupa di belakang sana pihak Standard Malaysia ada membawa risalah-risalah yang boleh dibeli dan boleh diorder kemudian, saya rasa. Tahu? Harga tak tahu dah ya? Okey. Kita akan dia jumpa dengan pegawai yang bertugas lah. Jadi dengan tak berlengah lagi, saya ingin menjemput yang dipertua kita, Dr. Arif, untuk menyampaikan sedikit ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi semua ya. Bahasa-bahasa esko yang ada semua sini, bahasa-bahasa penceramah ya. Kita macam mana juga nama saya Patrick macam mana? Korang saya ada Jabatan Standard Malaysia. pasal nama-nama. Nama Patrick apa ya? Paris. Okey, Ustaz Salim dan juga Nurali ya. Saya. So untuk maklumat semua ya, kalau speaker-speaker yang align themselves yang akan inilah gabungan profesional dan juga usahawan di Selangor ya. Di Putra Selangor. Objektif dari dia bagaimana profesional dan juga usahawan dan membantu dalam pembangunan ya, negara dan juga Selangor secara spesifik ya. Dan kita mengambil isu-isu yang penting ya, untuk bagaimana sesuatu masyarakat dibangunkan ya. So antara benda yang bincang ini ialah halal hub dan bagaimana profesional boleh main peranan dia, bagaimana usahawan boleh main peranan dia ya. Nanti gabungkan semua itu agar kita dapat satu
satu usahawan dan juga profesionalism yang tepat mengikut standard-standard yang kita perlukan, gitu ya. So yang itulah ya secara umumnya, dan itu yang kita nak dengar ya. Of course hidden behind that, belakang itu adalah the business potential and the opportunities yang dapat kita lihat ya. Bukan hanya kita mengamalkan, tapi bagaimana dia dengan adanya business potential itu kita boleh memberi tenaga lagi agar kita menyumbang lagi ke dalam itu ya. So kita gabung semua aspek itu, itulah hal-hal ya. Kita tidak melihat daripada aspek halal daripada halal, tapi ada benda lain itu. Yang hari itulah yang kita kongsikan pada hari ini ya. So, terima kasih semua ya. Dan terima kasih thank you very much ya. Sebab untuk orang Papua yang lain, you know, saya adalah Natal Lead Assessor ya. Saya itu kan berarti atas nama. Okey, itulah. So, Gaji juga bekerja dengan Jabatan Standard ya. Saya ingin maklumkan dua perkara. Pertama ialah bajet ya, baru nak announce tadi ya. Kita pun ada menulis beberapa artikel nampaknya berkaitan dengan bajet, tapi nampaknya berkaitan dengan perumahan, pendidikan ya, tapi tidaklah, saya akan sebelum dapat teliti lagi ya, kita akan tengok balik teliti ya, bagaimana kita punya sarangan-sarangan daripada GIPS ya, diambil kira oleh Prime Minister. Walaupun kita sini kita menghantar satu surat kepada Prime Minister ya, dan berhubung dengan aspek-aspek yang perlu ditekankan ya, bagi pembangunan rumah dan juga masyarakat putra ya, sebagainya di kampung dan juga di luar bandar ya. Dan itu ambil kira, tapi kita analisa bagaimana komponen dari bajet ini akan dimasukkan untuk memastikan komponen betul-betul itu diwujudkan bagi 2012 ya, agar kita bukan terjamin, kita jamin, tapi akan dibaca oleh masyarakat ya. Dan insyaAllah pada hari Isnin ya, bernama media akan interview saya di bernama apa saya pun nak tunjuk ya. Benar akan interview on air ya, akan interview berhubung dengan bajet ya, akan interview. Kita akan bagi opini lah. Nanti tak ada lagi tips ya, kalau ada opini nak bagi saya boleh saya buat-buatkan dalam on air datang ya. So tengok apa nak bagi ya. Saya kata kita akan komen yang bajet 2012 ya. Soalan dia ada. Sudah saya dah orang yang soalan yang dia jawab. Okey, kalau begitu saya akan terima kasih banyak kepada Pak Anjur ya, jawatan kuasa dia ya, dan juga dan tuan yang hadir semua pada hari ini ya. InsyaAllah ini beri manfaat ya, kerana dengan ilmu dan juga memberi peluang kepada profesional di Selangor dan usahawan Selangor ya, bagaimana kita dapat membangun dan menyumbang terhadap pembangunan halal dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Jadi dengan tidak menggunakan masa lagi, saya menjemput Cik Daris daripada Standards Malaysia. Silakan. Okay, terima kasih yang berusaha Engineer Haji Muhammad Yusof dan juga yang berbagai Dr. Haji Muhammad Arif ya, yang daripada Persatuan GIPS, dan juga selamat petang dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada GIPS kerana sudi menjemput Jabatan Standards Malaysia untuk memberikan taklimat berkaitan dengan jabatan kita lah, Jabatan Standard ni. Dan juga actually apa yang saya cuba sampaikan pada malam ni adalah saya tak akan cakap berkaitan dengan halal, sebab kita ada pakar daripada HDC dan juga JAKIM yang akan touch on halal issues lah. Tapi saya cuba perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan apa itu Jabatan Standards Malaysia, because saya rasa tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada yang baru first time dengar, mungkin ada yang lagi sinonim dengan Selim Berhad. So that is why saya di sini untuk memberikan maklumat lanjut lah. And then yang penting sekali adalah saya ingin memperkenalkan program National Standards Conference Program, iaitu program utama di bawah Jabatan Standards Malaysia. Actually saya merupakan pegawai yang melaksanakan program ini, dan B section saya actually kami sangat terlibat dan sangat bekerjasama rapat dengan pihak-pihak industri dan macam tuan-tuan dan puan-puan. Kita kami selalu bekerjasama dengan usahawan, SMEs dan juga industri kecil sederhana macam itulah. So terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya Faris Frederick, telah berkhidmat di Jabatan Standards Malaysia di bawah unit pembangunan industri. So nama dia pun industri, so kita rapat dengan industri lah.
berkhidmat selama 6 tahun dan saya berasal daripada negeri Sabah lah. So pada malam ni bersama-sama saya adalah pegawai-pegawai daripada Jabatan Standard. Mereka semua akan membantu saya lah sebelumnya ada isu-isu yang berkaitan dengan standard. So Jabatan Standard Malaysia adalah merupakan jabatan kerajaan di bawah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi lah. So kita ditubuhkan pada 28 Ogos 1996 di bawah Akta 49. So sebelum ni SIRIM lagi famous lah, lagi popular lah orang kata kan. So apa beza SIRIM dengan Jabatan Standard adalah SIRIM ni actually sebelum Jabatan Standard ditubuhkan, SIRIM terlebih dahulu lah. Daripada tahun 1976 dia telah menjalankan kerja-kerja aktiviti pembangunan standard. So pada tahun 1996 SIRIM telah diswastakan, telah dikorporatiskan. So lahirlah Jabatan Standard Malaysia. So Jabatan Standard menjadi agensi kerajaan di bawah MOSPI lah pada masa itu. So actually SIRIM dengan Jabatan Standard adalah different entity. So beza dia adalah kita lantik SIRIM Berhad untuk develop kita punya Malaysian Standard. So Jabatan Standard ni kita duduk di peringkat polisi, di peringkat dasar. And then kalau let's say contohnya Jabatan Standard Malaysia, okay, kita nak bangunkan standard on halal, standard berkaitan dengan makanan halal. Ini contoh standard dia tuan-tuan dan puan-puan. So kita akan instruct SIRIM untuk develop standard ni. So SIRIM akan panggil pakar-pakar berkaitan macam JAKI, HDC untuk sit down together develop standard ni. Setelah tu dia akan final draft tu akan melalui kita punya menteri untuk dia approve. So menteri kita iaitu Menteri Sains Teknologi akan approve dokumen ni sebelum kita publish. So kita ada dua fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai badan badan standard kebangsaan, iaitu kita membangunkan dan mempromosikan Malaysian Standard ni lah. Yang second one kita punya aktiviti adalah sebagai badan akreditasi kebangsaan. So badan akreditasi kebangsaan ni maksudnya kita Jabatan Standard kita cek badan-badan macam badan pensijilan, contohnya SIRIM QAS, kita ada badan pensijilan macam Alloy, SGS tu semua kan. And then kita juga cek badan-badan pemeriksaan macam kita ada Puspakom, makmal-makmal pengujian tu pun kita cek. Maksudnya kita accredit diorang. Kenapa? Apa kepentingan akreditasi adalah bagi memastikan badan-badan ni, makmal-makmal tu menjalankan tugas dan tanggungjawab dia dengan kompeten lah. So bayangkan kalau macam tuan-tuan dan puan-puan nak test ujian DNA lah, pergi makmal pengujian. So of course lah, kita hantar dekat makmal yang telah diakreditasi oleh Jabatan Standard Malaysia. Sebab apa? Keputusan DNA yang dikeluarkan oleh makmal pengujian itu boleh dipercayai kerana telah dilakukan oleh makmal yang kompeten. So maksudnya bila kita cek makmal tu dia mematuhi syarat, mematuhi kriteria, and then kita bagi dia sijil akreditasi. So inilah pentingnya kalau tuan-tuan dan puan-puan in future juga kalau ada keluarkan produk macam contohnya minuman air. Kalau kita nak sijilkan dapat sijil GMP, so hantarlah dekat badan-badan pensijilan yang telah diakreditasi oleh Jabatan Standard Malaysia. Sebab apa? Produk sijil yang dikeluarkan tu adalah diiktiraf. Itu dia punya ni lah. Faham kan? Okay. So yang ini merupakan Jabatan Standard Malaysia punya penglibatan lah. So maknanya apa ni? Actually kita juga member kepada ISO, IEC di peringkat antarabangsa dan pertubuhan-pertubuhan yang ni lah. So actually ini semua bertanggungjawab dalam hal-hal standardisasi. Yang membezakan dia adalah dia punya peringkat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan notice yang ISO IEC itu adalah di peringkat antarabangsa. Yang ASEAN ni di peringkat ASEAN lah. So kalau kita ada apa-apa isu pasal standard yang kita nak utarakan, boleh menggunakan platform-platform ni. So maknanya kalau kita ada di peringkat ASEAN, kita boleh guna platform ASEAN ni lah, ASEAN Konsultatif. Kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan standard. Okay, so yang berkaitan dengan akreditasi pula, kita actually tadi saya kata kita cek makmal-makmal, cek badan pensijilan kan. Tapi sebenarnya Jabatan Standard Malaysia juga kena cek, diperiksa oleh badan-badan yang ni, Asia Pacific, PSC, ILAC, IF.
So actually ada juga lah badan-badannya cek kita orang. So saya tak akan sentuh dengan lebih lanjut benda ni sebab dia sound very technical. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lost interest Okay, so yang ini bagaimana kami memberi nilai tambah. Yang ini actually saya dah cover sebab kita membangunkan standard untuk negara untuk digunakan pakai oleh tuan-tuan dan puan-puan, juga mempromosi dan menggalakkan penggunaan standard, menyediakan perkhidmatan akreditasi yang saya sebutkan tadi. And then apa itu standard? Okay, apa itu standard? Sebenarnya kadang-kadang masih ada lagi orang tak faham apa itu standard. Mostly public fikir standard ni merupakan produk-produk yang berjenama, produk-produk yang mahal. So kalau kita ada standard kan, kalau murah dia kata tak ada standard. Tapi sebenarnya standard merupakan dokumen yang disediakan secara persetujuan ramai. So inilah dokumen standard. So dokumen ini adalah konsensus kerana dia dibangunkan oleh persetujuan ramai. Maksud dia bukan badan government saja yang membangunkan dokumen ini. Dia terdiri daripada pihak NGO, badan-badan institut penyelidikan, institut pengajian tinggi dan lain-lain lagi. So bila kita bangun, bila dia so dokumen tu bila dia dibangunkan oleh pelbagai peringkat dan pihak, dia mengambil kira semua kepentingan pihak lah. Kalau dia dibangunkan oleh pihak kerajaan saja, maknanya dokumen ini mengambil kira pihak kepentingan government saja kan. So that's why kita pakar-pakar yang membangunkan dokumen ini terdiri daripada pelbagai peringkat lah, macam saya sebut tadi. So dia merupakan actually macam garis panduan, ciri-ciri untuk produk atau kaedah-kaedah pemprosesan. Dia sebenarnya macam resepi lah. Kalau macam tuan-tuan dan puan-puan nak buat kek kan, kita rujuk resepi. Mentega berapa portion dia, tepung berapa portion dia, itu semua ada dalam standard. Macam tu. So standard yang kita bangunkan ni adalah sukarela. So kalau kita bangunkan standard ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak rasa tuan-tuan dan puan-puan pakai standard ni. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk guna standard ni sebab dia voluntary. Walau bagaimanapun ada standard. Contohnya standard helmet sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, helmet yang kita pakai itu dia ada standard, dan helmet tersebut merupakan standard bagi helmet di Malaysia merupakan standard yang pertama dibangunkan. So kita nomborkan dia sebagai NS1. Itu the first standard di Malaysia, Malaysian Standard of Safety Helmet. So penggunaan helmet di negara Malaysia adalah mandatory dan wajib mematuhi standard MS1 itu. So dia ada dua pada penguatkuasa lah. Kalau di atas jalan raya, Jabatan Pengangkutan Jalan dia akan ambil tindakan undang-undang lah kalau didapati penunggang motosiklet tidak menggunakan helmet yang ada standard. So kalau di premis Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga kepenggunaan itu lah KPDNKK. So kalau didapati ada premis yang menjual standard helmet yang tak ada standard, so dia boleh ambil tindakan undang-undang sebab penggunaan standard tersebut adalah mandatory. So mana-mana kalau dalam akta ataupun dalam undang-undang ada mention berkaitan dengan standard, so itu bermaksud standard itu wajib dipatuhi. Kalau tak ada itu bermaksud dia voluntary lah. Okay, faham kan? Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh stop ni kalau ada soalan, because saya tak dapat attend sampai sesi akhir, so ada komitmen lain tuan. Okay, yang ni saya dah touch tadi, dah cover. So yang ni pun saya dah cover. So ni aplikasi standard secara umum. So kalau nampak ni macam panjang kan, tapi ingatlah kenapa kita nak pakai standard, ada tiga je. Satu untuk safety, keselamatan, satu untuk kesihatan, dan satu untuk environmental, nak protect kita punya alam sekitar. Tapi dari sudut perniagaan pula, standard ini juga boleh meningkatkan daya saing. Contohnya macam standard halal kalau macam ada dua buah restoran, yang satu restoran ni dia certified, dia mematuhi halal punya standard, yang satu restoran lagi tak ada. So of course lah, consumer sekarang pun nak membeli makanan yang selamat, bersih, suci dan sebagainya. Dia akan memilih premis yang ada sijil halal. So di situ boleh nampak ada persaingan kan. And then tanggungjawab perundangan, standard juga digunakan untuk tanggungjawab perundangan macam saya mention tadi yang helmet tu, dan juga membuka laluan pasaran. Contohnya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada produk,
Sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan cuma bekalkan di peringkat tempatan dia di kawasan Mekri, mungkin Shah Alam saja. So dengan adanya standard, macam contohnya kalau tuan-tuan dan puan-puan hantar produk tuan-tuan dan puan-puan untuk disijilkan GMP, actually tuan-tuan dan puan-puan boleh ekspor produk tuan-tuan dan puan-puan. Itu requirement untuk kita ekspor produk. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok minuman ni, dia ada dua sijilan, satu halal dan satu juga HACCP. HACCP certified. So yang ni selamat dimakan. So macam mana juga kita nak ajar anak kita, adik-adik kita, abang-abang kita semua untuk menentukan bahawa makanan itu selamat dimakan adalah dengan merujuk logo. Kalau ada logo halal, logo HACCP GMP, bermaksud makanan itu adalah selamat untuk dimakan. And then standard juga adalah pemacu teknologi. Sebab kenapa? Standard yang kita bangunkan ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah berdasarkan kepada teknologi yang terkini. So, oleh sebab itu, setiap 5 tahun kita kena revise balik standard ni. Kita kena ulang kaji dia balik setiap 5 tahun. Sebab takut-takut ada perubahan dari segi teknologi kan. So, kita kena revise every 5 years. Tapi ada sektor, macam sektor IT, Information Technology, dia very fast moving technology. Dia tak perlu nak tunggu 5 tahun. Sebab macam handphone lah kan, macam telefon tu, Samsung hari ni ada Samsung tu, Samsung 4 dan S4 semua kan. So dia tak sampai 5 tahun untuk sektor IT tu, kita revise standard kita kalau ada latest technology. Okay? Okay, Puan. Okay, every 5 years you have to revise. Okay, you keep abreast with the global standard, right? The international standard, right? Yeah. So all the standards is in accordance with the international. Yeah, actually, if you notice in my earlier slide, kita merupakan member kepada ISO and IC. So kita actually boleh guna pakai ISO standard because we are member of ISO and IC. And then ada certain standard macam makanan halal MS 1500 di peringkat antarabangsa tak ada lagi standard tersebut. So Malaysia bangunkan MS 1500 tu bermaksud Malaysian standard tu adalah indigenous. Bermaksud itu memang dibangunkan oleh Malaysia lah. So kadang-kadang kalau tuan-tuan dan puan-puan notice dekat dokumen standard tu kita tulis MS ISO. So itu bermaksud kita guna pakai standard antarabangsa, kita jadikan dia sebagai Malaysian standard. Macam 9001 lah Quality Management System standard tu. Kalau puan-puan dan puan-puan tengok dekat depan dia ni MS ISO 9001 bermaksud kita guna pakai daripada antarabangsa. Yang ni standard halal. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok, dia MS 1500. Dia terus namakan MS 1500 sebab ni memang indigenous standard. So maksud dia memang asli daripada Malaysia. Okay, so yang ni saya tak akan sentuh lah. Okay, ni pun tak. So yang ini adalah asas kepada pensijilan makanan. So saya rasa, I believe kita punya pakar daripada HDC dan juga JAKIM mungkin akan sentuh benda ni. So kalau ikut dalam ranking ni asas pensijilan makanan ni, kita bermula daripada Good Manufacturing Practice. So yang paling atas sekali itu adalah Food Safety Management System. So maybe kalau tuan-tuan dan puan-puan ada perancangan untuk mendapatkan pensijilan makanan, maybe kita boleh start dengan GMP dulu. Sebab dia punya requirement not too tight dan to comply. So kemudian HACCP dan juga Food Safety Management System. Dan GMP dan HACCP ni juga merupakan asas kepada pensijilan halal. So maknanya kalau puan dah ada GMP, it's actually easy for tuan-tuan dan puan-puan untuk go for pensijilan halal saja. Sebab dah ada basic. So, pertama sekali untuk kita nak dapatkan pensijilan GMP ni, kita mesti ada premis. Sebab kalau kita tak ada premis, kita tak boleh buat pensijilan. And of course, dalam GMP tu, there is requirement lah. Contohnya, you kena ada this size of tempat manufacturing punya size tu macam ni lah size ni. Tapi yang tu puan nanti saya akan explain in my latest slide lah. Because kita ada satu program yang membantu usahawan syarikat-syarikat kecil di Malaysia untuk memudahkan mereka yang mendapatkan pensijilan ya. Okay, so ni asas pensijilan halal bagi makanan macam saya mention tadi lah. Sebenarnya kalau kita dah ada GMP ke HACCP, it's not
hard for us to go for another level macam halal punya certification dan apa safety management system lah. Okey, yang ini adalah contoh-contoh Malaysian standard berkaitan halal yang yang digunakan lah. Kita tak ada Malaysian standard halal untuk makanan saja, tapi kita juga ada halal packaging, kita ada kosmetik, kita ada pharmaceutical. So dia tak fokus kepada makanan saja when we talk about halal. So dia luas sikit kan, dia luas. So yang ini bagaimana untuk membeli MS. Okay, before that tuan-tuan dan puan-puan kalau nak beli dokumen Malaysian Standard ni, rasanya yang MS 1500 ni harga dia cuma RM20, boleh rujuk kepada Cik Rihan kita kat belakang tu. And then kalau nak dapatkan secara online, boleh visit kita punya website lah, www.jsm.gov.my, iaitu klik dekat ikon standard. So yang ni kita punya ketua pengarah Datuk Fadilah Bahrim lah. And then yang ni by MS, klik dekat ikon by MS. Okay, so dia akan muncul website macam ni. So kalau nak beli standard halal dekat advanced search tu, just type MS halal, so dia akan keluar macam ni lah. So pembelian adalah melalui kredit ataupun debit card, dan dokumen adalah berbentuk soft copy with watermark. Okay. So saya akan tadi saya ada sentuh pasal National Standards Compliance Program. So saya akan perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. So NSCP ni actually kita baru launch pada tahun ni prior to the official launch. Dia punya launching ni perasmian adalah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 4 Jun di KLCC lah. So sebelum tu kita ada soft launch pada tahun lepas dengan pihak SME-Corp. Kenapa SME-Corp? Sebab SME-Corp adalah agensi pertama yang bekerjasama dengan kita untuk program ini. So NSCP ni dia ada 6 komponen. So komponen yang ni, yang first dengan second ni kita dah implement since last year. Yang last ni 3, 4, 5, 6 ni kita akan implement effectively 1st January 2015. So what do we offer under this program? Adalah kita actually program ini adalah membantu tuan-tuan dan puan-puan, usahawan-usahawan di Malaysia, syarikat-syarikat di Malaysia, terutama sekali industri kecil dan sederhana, untuk meningkatkan daya saing, untuk meningkatkan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan melalui pematuhan standard. So kita akan advise tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak comply standard tersebut, macam mana nak memenuhi keperluan dalam standard tersebut. Contohnya macam MS 1500 tu. So kita akan advise tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak memahami, nak understanding dia punya requirement dalam tu by giving you free bengkel, free capacity building. Actually kita baru habis siri bengkel pada tahun ni. Paling last sekali di Sungai Petani ada 25 bengkel. So kita educate usahawan-usahawan kita macam mana nak memahami standard. Contohnya macam MS 1500. Ini actually nak kickstart diorang, nak encourage diorang untuk melakukan pensijilan. Of course bila kita sebut pasal pensijilan, diorang kena faham lah kan, diorang kena understand requirement, keperluan dan standard tersebut. So we are here under this program, we educate them, we teach them macam mana nak memahami. And then kita value add kita punya program ni dengan memberikan maklumat berkaitan dengan geran-geran insentif, bantuan, pinjaman, loan yang berkaitan dengan pematuhan standard ataupun pensijilan. Sebab apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat pensijilan halal macam puan nak buat pensijilan JMP, of course dia kata nak kena ada nak kena buat renovation kedai itu. Sebab maybe mungkin size kecil, so kena buat renovation. Actually, cost untuk kita buat renovation tu kita boleh apply daripada agensi-agensi macam SME-Corp. SME-Corp dia ada tawar geran macam tu. Of course dia ada kriteria tu ni lah. So kita bagi maklumat macam ni lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh apply. So selain daripada tu juga di bawah program ni kita bagi maklumat berkaitan dengan badan pensijilan yang diakreditasi oleh Jabatan Standard Malaysia. So dia macam ekosistem lah. Tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan sijil JMP, so kita Jabatan Standard Malaysia advise, kita educate tuan-tuan dan puan-puan dari segi dia punya requirement, and then kita bekalkan tuan-tuan dan puan-puan maklumat pasal geran, insentif, bantuan, soft loan tu semua, and then senarai badan pensijilan. So
this is actually to bagi tuan-tuan dan perempuan mudah lah, tak payah nak buat research kan. So kita bagi all the complete ekosistem berkaitan dengan pensijilan. So faham kan? Okay, tuan-tuan dan perempuan, kalau if you notice ada sebentar tadi kita ada bagi satu brochure lah, bukan brochure, folder. So dalam tu ada maklumat berkaitan dengan NSCP ni lah. So maklumat ni very useful for tuan-tuan dan perempuan yang nak buat pensijilan, termasuklah pensijilan agama. Okay, so ini adalah gambar masa kita buat soft launch pada tahun lepas. Tapi malangnya saya tak ada gambar yang yang masa official launch dekat KLCC tu. Okay, so ini adalah aktiviti utama program ni lah. Yang pertama adalah pembangunan capacity industry. So ini adalah bengkel ni percuma untuk tuan-tuan dan perempuan. So macam saya mention tadi, baru kita tamat dekat Sungai Petani hari tu bulan lepas. Bengkel halal masa tu, bengkel halal dan makanan. Tapi tak apa, next year kita ada lagi. Kita akan start. So sebenarnya tuan, saya pun baru dengar pasal GIPS ni. Maybe mungkin kita boleh collaborate lah lepas ni. So we can offer you free bengkel, usahawan-usahawan di bawah GIPS ni untuk attend bengkel kita ni lah. For next year maybe kita akan start pada bulan Mac. So we will update GIPS punya usahawan lah ya. Okay. So aktiviti yang lain adalah kerjasama dengan rakan strategik ataupun agensi-agensi yang menyediakan grant. Pasal tu ada SME Corp, ada Maida, ada Mara. Ni semua agensi ni ada offer grant. Macam Mara, dia punya grant lagi best. Kalau macam kita nak buat pensijilan, dia offer 90% daripada kos tu dia tanggung. While 10% tu duit daripada tuan dan puan. So sangat tinggi lah dia punya cover ratio. And then kita promotion of NSCP, of course kita terlibat dalam Alfest, Miha semua tu untuk promote kita punya ni lah. And then kita ada NSCP One Stop Center, kita ada satu counter di SME Corp. So kita bertugas setiap hari Selasa dan Rabu. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada pertanyaan boleh datang ke counter kita lah. Kita bertugas pada pukul 9 dan 5 petang setiap hari Selasa dan Rabu. Kalau tak ada pun boleh kontak office kita lah untuk dapatkan informasinya. Okey, ini dah bentuk, rupa bentuk kita punya counter dekat SME Corp lah. So ini adalah nama pegawai yang boleh dihubungi untuk pertanyaan berkaitan dengan National Standards Conference Program. So semua detail tu ada di dalam handbook. Okey, so ini adalah gambar masa bengkel pembangunan kapasiti industri. So pada tahun ini kita start di Johor ya, pada 17 hingga 21 Mac. Dan kita pergi Penang, kita pergi Cyberjaya, kita balik lagi Sabah, Sarawak semua lah. Sangat penat tapi seronok lah. Sebab under unit ni cuma ada 3 orang saja. Saya, Nordi dengan satu lagi Fatin sekarang. Okey, so ini takbir hari tu, tapi kita dah tamat macam saya mention tadi. Okey, so I think itu saja, sekian daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan boleh address teruslah. Ada sesiapa nak bertanya? Sebenarnya ramai orang nak tanya, yang boleh dibantuin dan berkaitan. Saya sebenarnya melihat ini dalam satu aspek, lebih kepada fizikal benda yang kita nampak. Saya nak melihat sama ada dari segi perkhidmatan. Dia ada tak set satu bentuk standard. Bagi saya, umpamanya, I'm talking about moral standard. Moral standard negara kita ni pun moral barat sebenarnya. Jadi bila kita sebut international tu, saya sebenarnya sangat risau. Saya sebenarnya untuk maklumat antara yang tidak bersetuju akreditasi bagi universiti yang ikut taraf antarabangsa. Bagi saya, orang masuk universiti yang penting dia keluar dari pekerjaan. Dia dalam konteks ini ada atau tidak NSCP ini masuk ke ruang pendidikan yang saya rasa pendidikan ini banyak kegagalan sebab ramai orang yang terdidik ini dia tak jadi orang dalam pendidikan katalah tak jadi orang.
Do you have that sort of control? Itu satu. Yang kedua ya, ada mungkin tak NSCP ini boleh menjadi satu macam biro pengaduan? What I'm trying to say is, kita biasa pergi ke jabatan tau, dan mereka ni sangat lambat lah dia punya perkhidmatan. Sorry doktor ya, I sent my wife kepada klinik di Shah Alam. You boleh imagine 3 hours. We are kata orang warga emas, kita bagi tahu dia kata you perlu datang sebelum 7:30. Tapi 7:30 mesti berbaris. So I jumpa dengan pengarah tu, saya kata bila hospital sebelah nak buka, dia kata bulan 10. So I check dengan kementerian, dia kata bulan 12. What I'm trying to say is, ada tak ruang umpamanya di mana kita public ni mengadu kat you and then you take action. Thank you very much. Okay, actually soalan tu sangat mencabar, tapi saya rasa saya nak jawab soalan yang nombor 2 tu dulu, yang pasal tuan kata pergi klinik tak buka lagi. Maybe NSCP kita di Jabatan Standard Malaysia, kita bukan sebagai biro pengaduan, sebab akta kita adalah untuk tanggungjawab Jabatan Standard Malaysia kalau mengikut akta Standard Malaysia, akta 549 adalah membangunkan dan juga mempromosikan Malaysian Standard. Tapi apa cadangan saya untuk klinik tersebut? Maybe mungkin kenapa dia jadi macam tu? Saya rasa sebab dia tak implement, dia tak menjalankan standard di dalam premis dia tu. Contohnya rasanya dia kena implement, I think MSI ISO 9001, sistem pengurusan kualiti. So dia kena, kalau dia implement sistem pengurusan kualiti dengan standard dekat dia punya premis ataupun klinik tu, saya rasa perkara macam tu tak akan terjadi lah tuan. Dia tak implement. Mengadu pada siapa? Oh, yang tu mungkin boleh mengadu dekat biro pengaduan awam lah, sebab kita tak akan take up isu-isu pasal pengaduan. Tapi mungkin inilah peranan Jabatan Standard Malaysia. Saya rasa this is the right time for Standard Malaysia to give awareness kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada public on the importance of standard. Macam saya mention tadi, standard ni actually bila kita dah comply, dia boleh meningkatkan daya saing, and then dia boleh juga menjamin kita punya kualiti kehidupan. So macam kes macam klinik tu, saya rasa dia should have ISO 9001, sistem pengurusan kualiti. So maknanya dia punya pengurusan, dia punya adalah berkualiti kalau dia ada sijil ISO 9001. So yang untuk yang accredited yang IPT tu, yang international tu, sama ada kita follow standard international, and then yang berkaitan dengan moral issues tu, itu mungkin di luar bidang kuasa Jabatan Standard Malaysia lah. Tapi saya ingin cuba fahamkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, actually tak semua standard antarabangsa tu kita kena follow. Kalau dia tak sesuai untuk keadaan Malaysia, tak sesuai, especially keadaan tak sesuai untuk digunakan pakai di Malaysia, kita kena amend standard tersebut. Maknanya kita tak ambil dia bulat-bulat lah. Contohnya macam standard elektrik macam elektrik. Kalau dekat British, dekat UK, dia punya voltan tu lebih tinggi kan, 220, rasanya rendah sikit. Kalau dekat Malaysia, dia 240 volt. So kita amend standard tu, kita sesuaikan dengan keadaan Malaysia. So not all kita ambil bulat-bulat daripada antarabangsa. Are you working together with SKMM? SKMM ni saya tengok tak berkawan langsung, film ke, Astro ke, international talent, dia merosakkan orang yang menontonnya. Ada atau tidak you together with SKMM? Sebab saya boleh merujuk, dia kata you boleh merujuk pada SKMM. Suruhanjaya komunikasi dan sebagainya. You together, saya nak cari jalan ke mana. Ada kawalan, saya tengok dulu punya NSCP ni very good. Tapi mungkin SUC tadi lah, you tak mau include dengan orang sendiri lah. I'm just asking whether you are working together with SKMM. Actually, memang kita ada kerjasama dengan SKMM. So di bawah kita punya pembangun infrastruktur pembangunan standard tu, SKMM is one of our committee member lah, ahli jawatan kuasa. Tapi untuk bidang standard berkaitan dengan telekomunikasi saja. Tapi dari segi macam nak kontrol unsur-unsur jenayah dalam filem tu, itu pun sekali lagi tuan, itu bukan di bawah tanggungjawab Jabatan Standard Malaysia. I think SKM should, saya rasa dia ada dia punya akta sendirilah untuk bagi tujuan tersebut. Tapi when talk about kerjasama, memang we do have collaboration with SKMM, di mana mereka adalah pakar kita untuk membangunkan standard bagi telekomunikasi. Ada lagi?
menjawab soalan tak ada? Ada apa-apa soalan lagi? Apa perbezaan ISO dengan division? Okey, ISO ni tuan adalah standard antarabangsa. ISO 9001 sistem pengurusan kualiti lah contohnya lah. And then kalau MS Malaysian Standard, dia adalah standard Malaysian Standard. So maksud dia ISO tu standard antarabangsa, level dia yang berbeza. So kalau nak kata mana lagi best, mana lagi better, Malaysian Standard ke ataupun ISO 9001? Actually dua-dua bila kita sebut pasal standard, dia punya dua-dua tu saya tak boleh cakap ISO lagi better, Malaysian Standard lagi better. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita nak guna untuk kesesuaian Malaysian Standard, kita akan refer kita punya Malaysian Standard. So tapi apa yang membezakan dia punya level sajalah. Yang satu tu Malaysian Standard dan satu ISO 9001 standard antarabangsa. Lagi satu dia punya level of consensus. Kalau Malaysian Standard, konsensus dia adalah from Malaysia people sajalah kan. Kalau ISO tu standard antarabangsa, seluruh dunia punya konsensus. Macam tu saja, level of consensus dia. Encik Maris, tadi ada sebutkan MS 1500 yang kita buat sendiri. Sudahkah benda tu diterima oleh seluruh dunia? Memang telah diterima di seluruh dunia lah. Mungkin Cik Rasif boleh tambah sedikit sebab saya rasa kita sekarang cuba nak jadi hub halal lah. Kalau inisiatif Malaysia lah ingin menjadi hub halal. So kita akan mempromosikan kita punya Malaysian Standard on halal lah. Maybe Cik Rasif boleh tambah sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan. Berkenaan dengan soalan tadi, Tuan Haji, memang di peringkat persijilan dia ada satu istilah badan Islam yang dikira di luar negara. So memang dia menggunakan standard MS 1500. So ditambah dengan prosedur dan amalan lain yang ditetapkan oleh pihak JAKIM. Jadi kalau soalan tu adakah standard tu digunakan, saya dengan yakin memang digunakan. Memang digunakan dan sedang digunakan. Memang kita mendapat pengiktirafan daripada negara luar. Sebab standard tu adalah standard yang berkualiti dan dirujuk. Maksudnya negara luar ni dalam standard ni, kalau dah ada standard, kita tak perlu buat lagi. Kita tak perlu pecah kepala nak tulis lagi, sit down kan. Kalau ada, kita boleh buat rujukan. Kalau sesuai, boleh ambil terus standard tu. So tak perlu kita ulang kan, duplicate, nanti resource lagi, kena duit lagi. So memang digunakan. Memang dirujukkan oleh keseluruhan negara, satu dunia rujuk. Itu memang kita bagi training kepada peserta luar, memang diiktiraf. Sebut saja MS 1500, mereka akan tahu. Saya difahamkan satu masa, lembu daripada Australia dia try to stop daripada datang ke negara kita sebab cara kita menyembelih itu sebenarnya very cruel. So setakat ini, how is dia punya situation? Saya difahamkan pada ketika itu telah ada satu bentuk kerjasama dengan Australia, and some of the Australia mengajar kita pula cara menyembelih. So saya nak tanya di sini. Rizal jawab soalan kepada Ustaz Naim. Sebab Ustaz Naim lebih terlibat dengan audit semua. Nanti saya cakap mungkin ada fakta yang salah. Boleh. Seperti biasa ini di satu good agricultural practice ni dengan salam ni orang kampung ni marah lah. Dia marah bukan pasal apa. Hanya orang kampung biasanya di tanah tu biasa dia. Dia suka hidup bukan lah. Tapi dengan adanya di standardnya dulu, jadi maknanya perlu itu. So setakat ni macam mana dia punya kedudukan? Okey, untuk ni dah masuk sektor pertanian tu. So dia bukan lagi salam, bukan lagi sort, dia dah panggil MyGap, dia rebrand sebagai MyGap. Malaysia Good Agriculture Practice, MYGAP. So dia branding kan tiga, pertanian, perikanan, ada satu lagi, Supermai S1 Persijilan. Tapi dia gunakan MS kita. Maksudnya Jabatan Standard bangunkan Malaysian Standard berkaitan dengan pertanian dan digunakan oleh Kementerian Pertanian untuk persijilan. Itulah kerjasama. Tapi balik pada soalan Datuk tu, kalau orang kampung marah ni susah nak cakap, susah juga. Tapi kita, apa kita buat sebagai pegawai penjawat awam, kita kena yakinkan lah. Kita bagi seminar, kita terang kepada makcik, pakcik pentingnya persijilan kan.
Sebab kalau ada pensijilan, itulah saja macam macam pasport tau tuan Haji. Untuk dia ekspor kan, boleh makan sendiri kan. Saya duduk kampung dulu pun makan sendiri kan. Tapi kalau saya nak meniaga, nak jual, terpaksa ada pensijilan. Tidak, orang takkan terima. Itu dia konsep pensijilan. Ya. Ini yang my best produk ni je. My best di bawah Fama. Fama. Salam pun Fama right? Dia bawah Jabatan Pertanian, MOA. Dia memang ada apa? Dia bahagi pensijilan ni macam-macam lah sektor. Tapi ikut kepada keperluan lah. Kan kita as a pengusaha ikutlah. Itu perlunya 99 macam ni Datuk. Maksudnya pengusaha boleh tahu apakah pensijilan yang sesuai dengan kita punya bisnes tu. Bukan semua, tak perlu. Mungkin kalau kita just go macam tujuan kalau ekspor memang dia perlukan highest punya quality lah. Let's say kita tak ekspor ke Europe, tapi mungkin tak perlu ke yang 22,000 punya certification, mungkin cukup GMP kan. Itu ada keperluan. Sebab semua tu involve cost nanti. Bayar auditor, bayar yuran, renewal fees, banyak lagi terlibat kos kat situ. Sebenarnya yang saya nak kaitkan ini tidak failure sebenarnya. Sebab orang kampung sebenarnya yang jadi masalah, dia orang yang akhir sekali mendapat penjelasan. Sebenarnya what you are doing is very good. Saya pernah mengadu tentang satu Malaysia dulu. Saya kata Perdana Menteri yang paham. Kita tak paham, orang kampung tak paham. Dan akhirnya Jabatan Penerangan memberikan penjelasan. What I'm trying to say, and SPD is very very good. Adakah ruang untuk maknanya kita ajak you ke sama ada dengan kita atau pihak lain, so that you can make the explanation on the ground. Jadi kalau ini you boleh buat, I guarantee lah you punya apa ni will be very very good. Datuk, we are very welcome any suggestion from yourself lah. So kami di sini sedia membantu, tak kira golongan lah, tak kisah dia bukan usahawan ke bukan daripada golongan industri, kita akan cuba membantu untuk memberi pemahaman berkaitan dengan standard. And actually kita juga ada inisiatif untuk memperkenalkan subjek standard ni di peringkat sekolah lagi. Sebab kalau di Korea, dia punya budak-budak darjah 6, budak 6 tahun tu dah tahu apa tu standard, apa kepentingan standard. So di Malaysia ni kita punya student, kita punya even di IPTA pun tak faham lagi pasal standard. So memang sekarang ni Jabatan Standard Malaysia mengambil langkah yang proaktif lah, cuba introduce apa tu standard, bagi pemahaman dia orang berkaitan dengan standard supaya dia orang faham apa kepentingan standard tu. This is actually to create quality punya apa ni rakyat lah. Mungkin Tuan Haji, mungkin kita boleh teruskan kerjasama ni. Kalau ada perlukan penerangan mengenai standard, boleh jemput Jabatan Standard, wakil akan bagi penerangan. Saran-saranan untuk buat kerjasama semua baik. Kita akan take up from there, ya. Tapi saya lihat daripada 3 perkara lah. Satu yang kita membangunkan kita profesional. So the what you call the database dan juga pasal standard ni mungkin kita buat. Kita ada hard copy pun secara multimedia kita nak buat je. Dan nombor 2nya our contact person dengan Department Standard and all that. Saya mari kat depan dia lah. So Department Standard semua kan, kita boleh network semua tu, kita boleh buat lagi sama-sama. Tapi nombor 3 ni ada benda-benda yang betul penempaan kepada aspek profesional usahawan. Kita banking, lagi sama, kita buat besok tu ya. Yang itu I think kita will work together. I think very important lah. I think it's a good suggestion for pengusaha ni yang dipertua lah. So I take note that lah. Okey, dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Encik Faris. Oleh kerana Encik Faris nak ada hal yang lain, jadi kita akan ucapkan terima kasih banyak kepada Encik Faris, dan kita akan sampaikan satu cerita kepada Encik Faris oleh YDP. Terima kasih banyak. Okay.